Agihan pendapatan merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan antara individu atau kumpulan dalam ekonomi. Ia merupakan jurang pendapatan yang besar dalam masyarakat yang boleh memberikan kesan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Ia juga akan memberikan kesan yang negatif terhadap guna tenaga serta menimbulkan konflik dalam kelas sosial. Disebabkan itu, kerajaan mengagihkan semula pendapatan dalam masyarakat dengan mengutip cukai daripada golongan kaya dan memberi bantuan kepada golongan yang miskin. Oleh itu, setiap rakyat perlulah membayar cukai kepada kerajaan. Kesan daripada cukai atas anggota masyarakat adalah berbeza-beza mengikut kategori agihan pendapatan dan jenis cukai. Cukai progresif. Cukai progresif ialah bermaksud bentuk cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Cukai ini dikenakan berdasarkan agihan pendapatan. Contohnya, apabila pendapatan individu seseorang meningkat, maka kadar cukai yang dikenakan adalah lebih tinggi, dan di sebaliknya. Apabila pendapatan seseorang individu rendah, maka kadar cukai yang dikenakan adalah lebih rendah. Contoh cukai progresif ialah cukai pendapatan individu. Kadar cukai juga dikenakan berdasarkan banjaran pendapatan individu yang dikelaskan oleh LHDN, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sebagai contoh, terdapat dua individu iaitu individu A dan individu B. Individu A menerima pendapatan sebanyak RM60,000 setahun dan individu B menerima pendapatan sebanyak RM18,000 setahun. Berdasarkan kadar cukai pada tahun taksiran 2016, individu A dikenakan cukai sebanyak RM2,400 bagi RM50,000 pertama dan bakinya RM10,000 pada kadar 16%. Jumlah cukai yang perlu dibayar oleh individu A ialah sebanyak RM4,000. Individu B pula dikenakan cukai sebanyak RM50 bagi RM10,000 pertama dan bakinya RM8,000 pada kadar 1%. Jumlah cukai yang perlu dibayar oleh individu B ialah RM130. Saya akan menerangkan tentang cukai regresif. Cukai regresif bermaksud bentuk cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan semakin bertambah. Jadinya cukai ini memberi beban yang lebih besar atas golongan berpendapatan rendah berbanding dengan golongan berpendapatan tinggi. Sebabkan kadar cukai dia tetap, dia tak samalah dengan cukai progresif tu yang sentiasa berubah-ubah kan, ikut gaji dia kan. Jadinya contoh cukai regresif ni SST, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Kerajaan mengenakan kadar cukai yang sama bagi semua pengguna. Walaupun kadar cukai itu tetap, macam saya cakap tadi, golongan berpendapatan rendah menerima kesan yang lebih besar. Contohlah cukai regresif. Cukai berkadar malar. Cukai berkadar malar ialah bentuk cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Okey, sebagai contoh, dapat dua firma dengan modal berbayar sebanyak 3 juta. Firma A dia punya untung banyak RM70,000 sebab produk dia laku. Kalau firma B pula dia punya untung sebanyak RM8,000 sebab dia punya produk tu kurang laku. Okey. Dua-dua firma ni dikenakan cukai pendapatan syarikat pada kadar 24% walaupun memperolehi tingkat pendapatan yang berbeza. Okey, maksud dia macam ni. Kalau firma A ni pendapatan dia tinggi, firma B ni pendapatan dia rendah, dia sama je kena bayar juga. Dia macam firma B ni tak boleh mengelak daripada cukai. Faham kan? Alah, takkan nak faham benda senang je kot. Hai, so aku dapat tajuk perbelanjaan kerajaan. So, dengan hasil cukai dan bukan cukai,
akan digabungkan. Ini kerajaan akan buat perancangan yang rapi untuk memperuntuk hasil perbelanjaan kerajaan. So, perbelanjaan kerajaan tu terbagi kepada dua. Satu, perbelanjaan mengurus. Satu lagi, perbelanjaan pembangunan. So, perbelanjaan mengurus ini adalah perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang pada setiap tahun, yang membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi secara lancar. Contoh dia, pencen, ganjaran, lepas tu bayaran khidmat hutang negara. Perbelanjaan pembangunan. Ciri-ciri dia macam perbelanjaan pelaburan kerajaan atas projek pembangunan sosial ekonomi negara yang meningkatkan pembentukan modal negara. Contoh dia macam perbelanjaan sektor perkhidmatan ekonomi, sosial dan keselamatan dan sebagainya lah. Perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus kerajaan merujuk kepada perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun untuk membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar dan berkesan. Merupakan perbelanjaan jangka pendek dan tidak bersifat pelaburan. Contoh perbelanjaan mengurus. Pertama, emolumen, bayaran gaji dan upah kepada kaki tangan kerajaan merupakan perbelanjaan mengurus kerajaan yang terbesar. Kedua, bayaran khidmat hutang, bayaran faedah ke atas hutang secara beransur yang ditanggung oleh kerajaan. Ketiga, bekalan dan perkhidmatan, perbelanjaan atas penyelenggaraan dan perbaikan harta, pembelian bekalan dan bahan untuk kegunaan jabatan kerajaan serta perbelanjaan pegawai kerajaan. Bertujuan untuk mengekalkan mutu perkhidmatan dan kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Keempat, pencen dan ganjaran. Pencen merupakan bayaran bulanan kepada pegawai kerajaan yang telah bersara. Ganjaran pula merupakan bayaran sekali sahaja kepada kaki tangan kerajaan ketika bersara. 5. Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Jumlah pemberian kepada setiap kerajaan negeri adalah berasaskan kepada bilangan penduduk dalam negeri. Sebahagian besar pemberian ini digunakan untuk membiayai kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya. Keenam, pemberian subsidi. Bayaran kerajaan kepada pengeluar untuk menurunkan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Kerajaan juga memberi subsidi kepada sesetengah industri dalam bentuk pemberian diskaun untuk penggunaan elektrik. Terakhir sekali, beasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan. Beasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan adalah pemberian wang kepada murid-murid di sekolah dan pelajar universiti di dalam atau di luar negara. Sekian, terima kasih. Belanjaan pembangunan. Dalam subtopik bab 1.3.4 Ekonomi Tingkatan 5. Perbelanjaan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pembentukan modal negara, guna tenaga dan pendapatan negara. Selain itu, perbelanjaan pembangunan dapat meningkatkan taraf hidup dan tingkat kebajikan rakyat pada masa akan datang. Perbelanjaan pembangunan ini mempunyai 4 sektor. Sektor yang pertama ialah sektor perkhidmatan ekonomi. Sektor perkhidmatan ekonomi ini untuk menyediakan prasarana dan kemudahan awam. Subsektornya terdiri daripada kemudahan awam, pengangkutan, perdagangan dan perindustrian. Sektor yang kedua ialah sektor perkhidmatan sosial. Sektor perkhidmatan sosial ni untuk membina bangunan sekolah, rumah dan hospital serta pembangunan sumber manusia. Subsektornya terdiri daripada kesihatan, perumahan, pendidikan dan latihan. Sektor yang ketiga iaitu sektor keselamatan. Sektor keselamatan ni untuk membeli peralatan pertahanan, kem tentera dan membina bangunan balai polis. Subsektornya terdiri daripada pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Sektor yang terakhir, sektor pentadbiran am.
sektor pentadbiran AMNI untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Contohnya, pembinaan infrastruktur ICT, pengembangan ruang pejabat dan bayaran kelengkapan pejabat. Pengenalan belanjawan negara. Belanjawan negara ialah satu penyata anggaran hasil dan perbelanjaan kerajaan untuk satu tahun kewangan akan datang. Kan macam korasi tahu yang setiap tahun, akhir tahun tu kan akan ada dekat TV kan. Belanjawan 2020, belanjawan 2021. So kerajaan membincangkan perbelanjaan pada tahun hadapan lah. Tujuan belanjawan negara ni ada 4. Pertama, memastikan jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Maksudnya dia orang nak benda tu cukup-cukup je. Kedua, mempengaruhi kegiatan ekonomi berdasarkan matlamat yang hendak dicapai. Setiap negara mesti ada matlamat yang dia orang nak capai. Jadi, setiap matlamat tu mesti ada perbelanjaan yang dia orang kena keluarkan. So, tu antara tujuannya lah. Yang ketiga, mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. So, basically diorang nak negara ni seimbang, maksudnya diorang nak negara ni stabil je. Yang keempat, mencapai kestabilan ekonomi dengan membendung inflasi dan kemelesetan ekonomi. So, setiap negara takkan ada negara pun yang nak negara diorang ada inflasi dan kemelesetan ekonomi ataupun deflasi. Jenis belanjawan ni ada 3. Antaranya ialah belanjawan seimbang. Belanjawan seimbang ni ialah merujuk kepada hasil kerajaan sama dengan perbelanjaan kerajaan. Belanjawan ni dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan dan kestabilan ekonomi. Kerajaan wujudkan belanjawan seimbang ni kerana untuk pastikan semua perbelanjaan kerajaan menggunakan hasil yang diperoleh sepenuhnya. Maksudnya, diorang tak nak ada baki hasil yang tertinggal dan tiada perbelanjaan yang dibayar dengan hutang. Faham kan? Terima kasih. Belanjawan defisit. Belanjawan defisit ialah jumlah hasil kerajaan kurang daripada jumlah pembelanjaan kerajaan. Belanjawan defisit dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah kemelesetan ekonomi. Hal ini, kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan mengurangkan kadar cukai. Kerajaan menggunakan 2 alat dasar fizikal untuk memulihkan ekonomi iaitu perbelanjaan kerajaan dan kadar cukai. Yang pertama, perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan akan menambahkan perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi bertambah pesat. Oleh itu, peluang pekerjaan bertambah dan mengurangkan kadar pengangguran. Langkah kedua ialah kadar cukai. Kerajaan akan menurunkan kadar cukai, maka pendapatan boleh guna masyarakat meningkat. Dan berlakunya peningkatan kuasa beli masyarakat. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Belanjawan lebihan menunjukkan keadaan di mana jumlah hasil kerajaan melebihi jumlah pembelanjaan kerajaan. Jadi, pembelanjawan lebihan akan dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah inflasi. Oleh itu, ini dilakukan dengan cara mengurangkan pembelanjaan kerajaan dan meningkatkan cukai atau kedua-duanya sekali secara serentak. Jadi, bagaimanakah belanjawan lebihan dapat menyelesaikan masalah inflasi? Jadi, di sini kita perlu kena pasti tujuan pembelanjawan. Tujuan pembelanjawan lebihan dilaksanakan adalah untuk menurunkan kadar inflasi. So, kerajaan akan menggunakan 2 alat dasar fizikal untuk menyelesaikan masalah inflasi iaitu pembelanjaan kerajaan dan juga kadar cukai. Maksudnya di sini kerajaan akan mengambil tindakan untuk mengurangkan pembelanjaan kerajaan dan menaikkan kadar cukai. Dan apabila kerajaan mengurangkan pembelanjaan kerajaan, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih perlahan. Apabila pertumbuhan ekonomi perlahan, jadi akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan turun. Jadi,
permintaan barang dan perkhidmatan juga akan turun. Apabila perkhidmatan dan barang turun, maka harga barang dan perkhidmatan juga akan turun. Dengan ini, kadar inflasi juga akan turun. Selain itu, langkah kedua ialah dengan menaikkan kadar cukai. Apabila kerajaan menaikkan kadar cukai, maka pendapatan boleh guna akan turun. Seterusnya akan menyebabkan kuasa beli masyarakat turun dan permintaan barang turun. Dan ini akan mengakibatkan harga barang akan turun. Dengan ini, kadar inflasi dapat dikurangkan. Kita jadi